Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, salam seronoknya cinta Al-Quran. Kali ini kita dipertemukan lagi bagi sama-sama kita meneruskan pengajian kita, dan pelajaran kita hari ini insya-Allah sama-sama kita akan melihat, mendengar dan membaca dari surah Al-Maidah ayat 104 hingga 108. Jadi bagi teman-teman yang nak buka Al-Quran, boleh ambil Al-Quran dan buka ke halaman muka surat 125. Yang mana yang tak ada Al-Quran, jangan bimbang, jangan risau. InsyaAllah ayat-ayatnya akan kami bawakan sebentar saja lagi. Sebelum itu, saya nak mengambil kesempatan ini untuk menyapa teman-teman. Diharapkan semuanya berada dalam keadaan sihat, sejahtera, di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya nak menjawab juga salam kepada yang memberi salam daripada awal sehinggalah akhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita nak mulakan pengajian kita seperti biasa, insya-Allah saya nak mengharapkan teman-teman untuk kita menanamkan satu pemikiran yang positif daripada awal lagi. Jadi kita dapatkan komen mudahnya mengaji Al-Quran. Jom kita pakai komen dulu, mudahnya mengaji Al-Quran, supaya kita mengharapkan proses pembelajaran kita ini menjadi mudah dan menjadi senang, dan sudah pastilah dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah? Kalau komen pun sudah, boleh tak saya dapatkan button share? Kita tekan button share dahulu, kita kongsikan sekurang-kurangnya dengan pasangan kita, ahli keluarga dan teman-teman rapat kita. InsyaAllah semoga mereka juga
dapat mempelajari sesuatu dan dapat meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran mereka. Mungkin inilah salah satunya cara bagaimana kita menunjukkan rasa kasih dan sayang kita kepada mereka. Kita juga nak mereka menguasai teknik dan cara bacaan Al-Quran yang baik. Kalau dah, tanpa melengahkan masa, jom kita masuk bacaan isti'azah. Tapi sebelum itu, kita dapatkan dahulu thumbs up dan juga heart. Semua dah bersedia diharapnya. Siapa nak ambil air, boleh ambil air. Siapa nak betulkan kedudukan. Kita belajar santai-santai. Tetapi yang paling penting, fokus, jangan lari. Fokus dengan apa yang nak saya sampaikan, bagaimana disebut, dan cuba ikut sekali lah. Jangan hanya mendengar, cuba ikut baca. Walaupun kita berada jarak memisahkan kita, tetapi dengan adanya teknologi IT, internet hari ini, alhamdulillah kita manfaatkan pada jalan yang baik. Jom kita lihat bacaan isti'azah. Sahabat-sahabat, hamzah dengan ain ini pastikan diberikan perbezaan. A'udzu di hujung lidah. A'udzu billahi minasyaitan, 2 harakat. La 2 harakat, ta 2 harakat. Nirrajim. Dan diakhiri dengan huruf mim ditutup mulut rapat. Jangan cepat sangat buka. Kadang-kadang bila kita sebut syaitanir rajim, jim, itu tak, dia mim tu dia kurang perfect, dia tak sempurna. Dia kena nirrajim baru berhenti. Tenang-tenanglah. Tujuan kita baca Al-Quran bukan kita nak mengejar kuantiti ayat berapa banyak yang kita boleh baca. Yang kita nak cari yang lebih utama ialah kualiti bacaan kita. Apa guna kita baca banyak, kita khatam sehari 1 juzuk, 2 juzuk, 3 juzuk, 10 juzuk, tetapi bacaan kita itu orang kata apa, tunggang langgang, tidak sempurna. Tidak seperti mana yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berfirman dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Nabi SAW juga diriwayatkan di dalam solat. Ini saya cerita di dalam solat. Apabila Nabi baca surah Al-Fatihah, Nabi tak tergesa-gesa. Nabi baca dengan satu-satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berhenti. Kemudian masuk ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berhenti. Masuk ayat ketiga. Walaupun kita kata, boleh saja kalau nak disambungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh saja nak disambungkan. Dari segi hukum tajwid tidak salah. Tetapi nak menunjukkan kesempurnaan itu. Jadi oleh itu sahabat-sahabat, bila kita baca Al-Quran, bacalah dengan tenang. Bacalah dengan tenang. Dijaga dari segi harakatnya, dari segi dengung dan sebagainya, insya-Allah. Boleh? Kita dengarkan dahulu bacaan isti'azah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, jom kita masuk ayat yang pertama untuk hari ini, ayat 104 dari surah Al-Maidah. Wa idza, za di hujung lidah. Za, suka saya mengingatkan sekali lagi teman-teman, yang baru bersama dengan kita, berikan perhatian. Za, hujung lidah ini. Za, hujung lidah ini mesti keluar di antara dua gigi. Za. Wa idza, jangan baca wa iza jadi huruf zai. Yang kita nak cari huruf zal. Wa idza qila lahum, la lahum, hum di sini. Banyak orang melakukan kesalahan, dia baca lahum. Sepatutnya kita jaga, kita balik kepada asal. Asalnya apa? Ha baris depan, dhammah, bunyi hu ke bunyi ho. Jadi dia bunyi hu. Bila bunyi hu bertemu mim, jawapannya hum, bukan hum. Jangan baca lahum, bacalah dengan lahum, ya. Dan kemudian mim mati yang ada tanda mati. Di sini hukum izhar syafawi. Izhar syafawi jangan dipanjangkan. Sempurnakan saja hum, terus masuk. Ta'alau, ta'a, 2 harakat, lau, muncungkan mulut. Ila ma, la 2 harakat, ma dibaca 4 atau 5 harakat. Wa idza qila lahum ta'alau ila ma, sempurna 4 atau 5 harakat barulah masuk. Di sini ikhfa hakiki.
Asalnya hamzah baris atas bertemu nun, bunyinya an. Ini sebenarnya nun mati ya teman-teman. Tetapi di dalam Al-Quran Al-Usmani, di dalam hukum ikhfa hakiki, nun mati tidak diberikan tanda mati. Baik, mungkin ada yang nak tolong tulis poin-poin yang saya nak sampaikan ini. Banyak. Ini kita baru di awal ayat. Jadi, supaya sahabat-sahabat bukan saja dapat membantu teman-teman yang lain. Yang paling utamanya, kita nak bantu diri kita. Supaya kita mengingati. Bila kita tulis dan kita ingat, kita sebut, insya-Allah dia punya kesan dia akan lebih memberi kesan kepada kita yang berusaha lebih. Jadi di sini kena baca asalnya an. Kalau bunyi an, bunyi izhar, dia kena baca samar, ikhfa. Itu maksud ikhfa dengan kadar panjang 2 harakat. Anzalallah, lafz jalalah dia baca tebal 2 harakat. Huwa ila, lah sini lam dari atas terus naik di atas ra yang bertanda sabdu. Alif lam syamsiah di sini. Lamnya tidak ada tanda mati. Teman-teman perhatikan. Setiap apa yang saya bagi tahu itu selalunya di situlah kadang-kadang ada mungkin di kalangan kita yang melakukan kesalahan. Dia baca wa ilal, dia naik di atas lam. Sepatutnya wa ilar. Ra itu terus naik di atas ra. Rasul 2 harakat. Liqalu, qa 2 harakat, lu juga 2 harakat. Kemudian ada huruf alif zaidah di sini. Nampak ya, huruf alif yang ada bulat penuh di atas ini. Ini tidak ada fungsi bacaan, hanya ada pada tulisan. Pedas. Hasbuna ma. Na 2 harakat, ma juga 2 harakat. Na, bukan na, jangan gangan luas ya. Ma, bukan ma ya. Hasbuna ma wajad. Di sini diberikan lantunan qalqalah. Qalqalah sughra hukumnya di sini. Wajadna alaihi aba'ana. 2 harakat, ba 4 atau 5 harakat. Di sini 1 harakat dan kita waqafkan dengan 2 harakat di sini. Kemudian ada jib kecil, waqaf jaiz. Boleh waqaf, boleh wasal. Kalau nak wasal, na ini kena baca 4 atau 5 harakat. Kalau waqaf, memadai dengan 2. Kemudian saya anggarkan sahabat-sahabat mungkin ramai yang akan pilih waqaf di sini. Kemudian ibtidak terus pada awalau kana aba'uhum. Sama seperti yang tadi ya, hum. Sama juga di sini, izhar syafawi. La ya'lamu. Ya, ainnya itu jelaskan. Lamu 2 harakat. Nasyai'au. Tanwin bertemu waw. Idgham bi gunnah di sini. Asalnya syai'an, bila bertemu waw dibacakan masuk beserta dengung kadar panjang 2 harakat. Syai'au walayah. Ha besar di sini. Yah, makhrajnya di pangkal kerongkong ini. Yahtadun. Diwaqafkan sekurang-kurangnya 2, 4 atau 6 harakat ma'ril sukun di situ dan nun diberikan tanda mati mendatang. Jom kita dengarkan dahulu ayat ini. Mungkin ayat ini kalau panjang saya akan mungkin pendek-pendekkan sedikit lah ya, mungkin membantu teman-teman yang tidak sampai nafas. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma qalu hasbuna. Saya waqaf di situ. Kemudian sahabat-sahabat ambil daripada qalu. Qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Awalau kana ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Baru sempurna. Dun. Ujung baru sampai ke nun. Jangan masuk awal. Kalau masuk awal nanti dia jadi macam wajibul gunnah. Yahtadun. Itu tak betul. Dia kena yahtadun. Lalu waw dulu baru sampai ke nun.
Okey, so far macam mana? Boleh ikut ke boleh ikut? Okey ke okey? Kalau okey jangan lupa berikan thumbs up dan boleh tak saya dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran. Yang baru bersama dengan kita, selamat menonton, selamat belajar saya ucapkan. Diharapkan teman-teman juga dapat menekan button share insya-Allah ya. Kita panjang-panjangkan ilmu ini supaya ramai lagi teman-teman dan ahli keluarga kita dapat mempelajari sesuatu. Tapi ingat, kuncinya apa? Kuncinya semuanya berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai hamba-Nya boleh berusaha, tetapi akhirnya Allah lah yang menentukan kejayaan kita. Kita ni berjaya dalam sesuatu hal bukan kerana kehebatan kita, kerana semua yang ada pada diri kita adalah pinjaman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lidah kita yang membaca Al-Quran ini milik Allah. Mata kita yang melihat ayat Al-Quran ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita yang merasa sayang dan rindu dan kasih kepada Al-Quran ini juga milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh itu bergantunglah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita teruskan ayat yang seterusnya. Ya, dibaca 4 atau 5 harakat. Ayyuhalladzi, ya bersabdu, lam bersabdu, tekankan. Ayyuhalladzi, di hujung lidah. Amanu, 2 harakat, nu 2 harakat. Alaikum, idhar syafawi, jangan panjang. Jangan panjang. Kadang-kadang orang dia jadi galik. Bila baca dia sedap dia jadi alaikum, baru nak masuk an. Jangan lambat. Kum sempurna saja. Terus masuk ifa hakiki. Di situ 2 harakat. Di sini disamarkan. Asalnya anfusakum jadi anfusakum. Kemudian di situ tadi ada waqaf sili. Afdal diteruskan. Tapi kalau sahabat-sahabat nak waqaf di sini mungkin kerana nafas tidak sampai dan sebagainya, tidaklah menjadi kesalahan. Kemudian terus masuk la yadurrukum dadidu. Makhraj danya di mana? Da makhraj di mana? Ini antara huruf yang paling sukar disebut oleh kebanyakan. Da makhrajnya di tepi lidah, di kanan atau di kiri. Bawakan, kalau kanan bawa ke kanan, kiri bawa ke kiri. La yadurrukum. Di sini mim mati bertemu mim. Idgham mislain. Dibacakan dengan dengung 2 harakat. Kum. Baru masuk ma gitu. Jangan baca kummal, tak sempurna dia. Kummal. Di sini ikhfa 2 harakat. Jadi kum 2 harakat, mal 2 harakat. Di sini dengungkan, di sini samarkan. Ikhfa di sini. Dhalla idza. Zal bari atas naik terus di atas ha. Jadi di sini ada hamzah wasal, tidak ada fungsi bacaan ya. Idza tadaitum, dai bukan dai tapi dai. Idza tadaitum, tum terus berhenti. Jangan tum panjang macam tu, tak jadi. Itu salah ya. Pertama, keduanya jangan waqaf dengan tum. Waqaflah dengan tum. Ta baris depan bunyi tu ke bunyi to? Tolong jawab. Ta baris depan, tolong komen ya. Ta baris depan, baris dhammah bunyi tu ke bunyi to? Kalau bunyi to bertemu mim jadi tum. Kalau bunyi tu bertemu mim jadi tum. Jadi idza tadaitum gitu. Kemudian ada waqaf jaiz. Tidak terus pada ilallah. Dibacakan tebal 2 harakat lafaz jalalah ini. Himar. Ra ni dibaca tebal. Jangan baca himar, mar. Tak betul. Yang betulnya himar, himar. Ji'ukum, kum. Sekali lagi, di sini kum, bukan kum ya. Jami'an. Asalnya jami'an. Ain tanwin di atas bunyi an. Tapi bila datang fa disamarkan, ikhfa hakiki di sini 2 harakat. Fa yunabbi'ukum. Di sini ikhfa syafawi. Kalau di sini tadi ikhfa hakiki, tanwin bertemu fa. Di sini ikhfa syafawi, mim mati bertemu ba. Ini sebenarnya mim mati. Tetapi di dalam Al-Quran Rasam Usmani, mim ini tidak diberikan tanda mati, dikosongkan. Datang ba, bacanya macam mana?
Bibir itu hampir bersentuhan 2 harakat. Kun bima kun. Kemudian ikhfa lagi di sini 2 harakat. Tum izhar syafawi. Ta'lamun. Boleh, cuba kita dengarkan dahulu ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha ihtadaitum ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Baru berhenti. Okey. So far macam mana? Saya harap penjelasan saya agak slow sikit lah hari ni. Saya tak nak terlalu laju. Sebab saya ingat kalau laju nanti orang tak sempat tangkap. Sebab semalam bila saya tanya ada seorang yang komen boleh tahan laju juga. Dia kata tapi walaupun kebanyakan kata dah okey, tetapi kita nak seimbangkan. Tapi diharapnya tidaklah terlalu perlahan penjelasan saya ini. Dan bacaan saya juga, saya baca dengan bacaan yang agak tahqiq. Tidak terlalu tartil di situ. Kerana saya nak memberikan sahabat-sahabat peluang bagaimana untuk membezakan 1 dan 2 harakat dan dapat mendengarkan dengan lebih jelas sebutan-sebutan tersebut. Diharapkan sahabat-sahabat membantu teman-teman semua dalam meningkatkan kualiti bacaan dan mempelajari sesuatu. Boleh ikut diharapnya. Kita teruskan ayat seterusnya. Sebelum itu saya nak mengajak, saya terlupa nak mengingati daripada awal tadi. Jom kita niatkan niat bacaan ayat-ayat Al-Quran yang kita akan baca hari ini kita sedekahkan juga. Bukan sahaja untuk diri kita, kepada kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Sedekahkan pahala ini tak semestinya untuk orang yang dah mati. Untuk ibu ayah kita yang masih hidup pun tak ada masalah. Kita kirimkan pahala, kirimkan bacaan doa dan sebagainya kepada mereka. Walaupun mereka masih lagi hidup. Apatah lagi yang telah meninggal dunia. Kerana bagi yang telah meninggal dunia, amalan mereka sudah terputus. Mereka sudah tidak boleh kembali ke dunia ini untuk melakukan amal ibadah. Jadi harapannya adalah kita. Harapannya adalah kita. Jadi mungkin ada teman-teman yang nak sedekahkan kepada ayahnya, ibunya, mungkin boleh tulis nama-nama tersebut ataupun anaknya ataupun pasangannya yang telah meninggal dunia. Baik, kita teruskan ayatnya. Ya ayyuhalladzi, saya dah terangkan di sini sama macam ayat yang di awal sebelum tadi. Na'amanu syahadatu bainikum izhar syafawi. Sempurna saja. Idza hadara. Ni nak bagi tahu. Ini satu-satu kecuali za. Idza 2 harakat, kemudian ha pedas di tengah kerongkong ini. Ha dha di tepi lidah. Hadara ha, kembali di sini ha pedas. Dakumul. Jadi semuanya, siapa yang saya nak beritahu di sini, 1 harakat. Bila kata 1 harakat, tempo harakatnya itu jangan lari. Jangan ada terpanjang dan terpendek. Semuanya sama. Iza hadara ahadakumul. Gitu. Sekali lagi dengar kalau boleh ikut. Iza hadara ahadakumul. Kemudian baru masuk. Mau, munculkan. Mautuhi ha pedas. Nal, nun bari atas naik di atas lam yang bertanda mati. Di sini ada lam qamar ya. Nal wasi bukan wasi. Kalau wasi jadi huruf sin. Di sini huruf sad. Tekankan kerana ya itu bersabdu. Wasiyatis hujung lidah. Macam huruf zal tadi. Cuma sa ni dia keluar lebih sedikit. Wasiyatis nizawa 2 harakat. Ad diberikan lantunan di sini khalkhalah. Adlim idgham bi gunnah, di sini dengung 2 harakat, masuk beserta dengung Asalnya adlin, tapi bila datang mim jadi adlim 2 harakat. Kemudian
Min ikhfa hakiki juga 2 harakat. Kemudian kum izhar syafawi, jangan panjang. Au muncungkan. Au akhara 2 harakat. Ni min min izhar halqi. Beza sahabat-sahabat lihat di sini nun mati pada hukum izhar halqi ada tanda mati. Itu senang kita nak cam. Pada hukum ikhfa nun mati kosong. Ini nun mati juga tetapi tidak ada tanda mati. Jadi akharani min, bunyi saja min, jangan panjang terus masuk. Ghairikum, ri di sini jadi nipis. Ghairikum izhar syafawi, sempurnakan saja. Ghairikum in, bunyi kum terus masuk in, bunyi in terus masuk an. Kerana di sini izhar halqi, nun mati bertemu hamzah. Manakala di sini nun mati bertemu ta, kena panjang 2 harakat. Ghairukum in antum, baru masuk tum. Antum izhar syafawi, bunyi saja tum terus masuk. Darabtum, ada qalqalah, ba bertanda mati di sini. Huruf qalqalah ada 5. Mungkin ada yang nak tolong tulis. Ba, jim, dal, qaf, ta. Saya ulang. Ba, jim, dal, qaf, ta. Lama-lama ingatlah ya. Kita ulang. Yang penting jangan pernah jangan pernah give up. Jangan pernah rasa putus asa untuk belajar. Rahmat Allah itu sangat luas. Allah tidak melihat kepada keputusan. Allah melihat kepada usaha kita. Walaupun akhirnya, let's say lah, maaf saya nak selingan lah. Andai katalah sampai akhir hayat kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan bacaan Al-Quran kita belum mantap. Tapi sekurang-kurangnya kita dalam proses memperbaiki itu. Itulah yang dinilai Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang paling penting. Allah melihat kepada usaha kita, macam mana kita nak capai objektif itu. Kerana akhirnya itu terserah pada Allah. Mungkin tidak sampai umurnya kita tak sempat habis belajar lagi, Allah panggil kita pulang. Jadi, apakan daya, umur kita tidak panjang untuk menyelesaikan pengajian. Tapi sekurang-kurangnya kita meninggal dalam keadaan kita berusaha memperbaiki bacaan kita. Sekurang-kurangnya kita ada jawapan untuk diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berbanding kita tahu bacaan kita tidak sempurna tapi kita tidak ada usaha untuk memperbaiki. Jadi oleh itu teruskan belajar. Kata bijak pandai orang kata apa? Tuntutlah ilmu daripada mahdi ila lahdi, daripada buayan hinggalah ke liang lahat. Jadi jangan pernah rasa jemu untuk belajar, teman-teman ya, insya-Allah. Siapa yang nak belajar dengan lebih detail makhraj huruf dan hukum tajwid, tunggu sehingga akhir pengajian kita. Saya akan bagi tahu bagaimana teman-teman boleh mendapatkan sebuah buku asas dan buku tajwid serta rakamannya yang akan dikirimkan ke rumah anda. Kita sambung bacaannya. Darabtum izhar syafawi. Fil bukan fil. Siapa baca fil jadi gagal lah ya. Fil di sini ra-nya dibaca tebal. Dhifa asabat, dibunyikan angin di situ. Batkum, didengungkan di situ. Idgham mislan saghir. Musibatul maut, dan diwaqafkan begitu. Baik, insya-Allah sahabat-sahabat ya. Jadi diharapkan teman-teman perhatikan di sini. Fa asabat, dibunyikan hamas, bunyi angin di situ. Kum, di sini didengungkan 2 harakat. Musi, jangan baca musi tapi musi ya. So batul, ta baris depan terus naik di atas lam yang bertanda mati, alif lam qamariyah, dan di sini diwaqafkan sekurang-kurang 2 harakat. Maut gitu ya. Sekurang-kurangnya 2 harakat dan diberikan angin maut di ujung itu. Jangan baca maut tak ada angin, itu tak sempurna. Kemudian ada jim kecil di sini, sahabat-sahabat boleh terus ibtidak. Tahafdas. Tahbisunahuma min. Di sini hukum iqlab. Ini yang pertama kita jumpa iqlab untuk pelajaran hari ini. Nun mati yang ada mim kecil di atasnya, itu menandakan hukum iqlab. Iqlab apa maksudnya? Ditukarkan bunyi nun kepada mim. Asalnya bunyi min ba'di jadi mim dengan kadar 2 harakat. 2 harakat iqlab, jangan tinggal.
ba'dis salah. Dal baris bawah terus nak di atas sad yang bertanda sabdu. Di sini alif lam syamsiah. Salati fayuq. Diberikan lantunan di sini. Qalqalah. Fayuqsimani billah. Di sini lafz jalalah dibaca nipis 2 harakat. Hi'inir tabtum. Inir. Baik, di sini ro-nya kita baca tebal. Jangan baca inir. Datang sebelumnya hamzah wasal. Inir tabtum la nashtari. Ri di sini dibaca nipis 2 harakat. Bihi 2 harakat. Sa di hujung lidah. Samanau. Di sini asalnya samanan, tapi bila datang waw jadi samanau walau. Muncungkan. Walau kana dha qurba. 2 harakat. Walanak. Ada bunyi hamasnya itu. Tumusyaha. Mu nak ke syah, jangan lambat. Kadang-kadang bila satu perkataan nak masuk ke perkataan yang lain, khususnya bila perkataan yang sebelumnya itu 1 harakat, kadang-kadang kita tersilap. Kita baca tumusyaha. Jadi mu tu kedengaran macam 2 harakat. Itu salah ya. Tumusyahadatullah. Di sini lafz jalalah dibaca tebal 2 harakat. Wajibul gunnah dengung 2 harakat di sini. Inna 4 atau 5 harakat. Idzal di sini. Idgham bila gunnah. Masuk tanpa dengung. Jadi yang pertama kita jumpa hari ini hukum idgham bila gunnah, masuk tanpa dengung. Asalnya idzan, tapi bila datang lam terus masuk. Idzal laminal. Nun baris atas naik di atas lam, alif lam qamariyah. Dibaca 2 harakat. Ujung lidah. Simin. Baru berhenti. Baik. Ayat ini agak panjang. Mungkin saya akan bacakan dengan qita'ah yang lebih pendek bagi membantu teman-teman ya. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut. إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. Baru berhenti.
So far okey, diharapkan sahabat-sahabat dapat belajar sesuatu santai-santai, tenang-tenang. Nak minum air, silakan minum air dulu. Sebelum itu saya nak mengucapkan selamat menonton dan selamat belajar kepada teman-teman yang baru saja menyertai kita. Yang belum lagi menekan button share, diharapkan teman-teman dapat menekan button share dan kongsikan dengan ahli keluarga dan teman-teman yang lain. Fa'in idhar halqi. Sempurna saja, terus masuk. Si di hujung lidah. Uthira ala 4 atau 5 harakat. Dengungkan di sini 2 harakat wajibul gunnah. Nahumas mimbar atas naik terus di atas sin yang bertanda mati. Nahumas tahaqqa 4 atau 5 harakat. Di hujung lidah balik. Isman di sini ikhfa. Asalnya isman, tapi bila datang fa disamarkan jadi isman fa akharani yaquma 2 harakat. Ni maqamahuma qa 2 harakat. Ma 1 hu 1 ma 2 balik. Minal ladhinas nun bari atas naik di atas sin tahaqqa alaihimul mim bari depan naik di atas lam alif lam qamariyah aulayani fayuqsimani billah. Di sini lafaz jalalah dibaca nipis 2 harakat. Hila syahadatuna dibaca 4 atau 5 harakat. Min di sini ikhfa. Asalnya min, tapi bila datang shin disamarkan jadi mi 2 harakat. Syahadatihima kemudian wa ma min bari atas naik terus di atas ain. Wa ma'tadaina 4 atau 5 harakat. Dengungkan wajibul gunnah 2 harakat. 4 atau 5 harakat. Idzal idgham bila gunnah masuk tanpa dengung. Idzal laminal ujung lidah keluar itu macam huruf zal juga cuma bunyinya tebal. Laminal zalimin. Baik, kita dengarkan ayat ini dahulu. Ayat ini juga mungkin panjang teman-teman. Saya mungkin akan bacakan dengan qita'ah-qita'ah yang lebih pendek bagi membantu teman-teman kita yang mungkin tidak sampai nafas. Yang mana yang boleh baca dalam satu nafas ayat ini, silakan, tidak ada paksaan untuk berhenti. Cumanya saya kena mengambil pertimbangan mungkin ada di kalangan kita yang ada penyakit penat, lelah dan sebagainya. فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا. Kemudian saya ambil balik daripada fa'akhara. فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. Baru berhenti. Boleh, insyaAllah sekejap lagi kita baca balik sama-sama.
Mungkin ada banyak perkara yang sahabat-sahabat nak kena hadam, nak kena ingatkan. Jangan bimbang, jangan risau, insya-Allah. Yang penting kita dengar, kita fokus, insya-Allah lama kelamaan kita buat live kita setiap hari. Satu hari kita baca satu muka surat, insya-Allah. Tidak banyak yang kita baca, tetapi kita cuba untuk memperjelaskan supaya teman-teman dapat belajar sesuatu, dapat mengikuti dan dapat meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Itu cukup memadai bagi saya dan juga tim kami dari Fatihah Learning Center ini. Baik, kita teruskan ayat yang terakhir untuk hari ini. Tapi sebelum itu saya nak mengajak sekali lagi teman-teman, jom kita tekan sekali lagi button share. Dan boleh tak saya tahu sahabat-sahabat yang bersama dengan saya ini daripada mana? Daripada mana? Mana tahu ada satu hari nanti ada kelapangan, ada kesempatan saya sempat boleh pergi. Mungkin ada teman-teman daripada Sabah atau Sarawak ataupun Singapura. InsyaAllah saya berhajat untuk pergi, tetapi belum sampai serunya. Belum sampai masa dan ketikanya. Saya memang ada berhajat untuk sampai, untuk pergi ke sana, untuk saya juga berkongsi ilmu mungkin dengan masyarakat di sana. Mungkin jika ada yang nak menganjurkan mungkin sanad surah Fatihah, insya-Allah. Kalau boleh di-arrangekan perjalanan dan juga tempat tinggal di sana, insya-Allah saya akan sampai. Mungkin kita boleh buat program sanad surah Fatihah dan mungkin saya boleh buat perkongsian tajwid sedikit sebanyak dalam program. Yang berminat boleh hubungi kami, insya-Allah. Kita tidak kenakan charge, asalkan sahabat-sahabat menyediakan kos perjalanan dan juga tempat tinggal di sana, insya-Allah. Baik, kita teruskan. Ujung lidah. Dzalika adna. Di sini dibaca 4 atau 5 harakat dan ad itu diberikan lantunan. Dzalika adna ay. Di sini masuk terus beserta dengung. Asalnya an, tapi bila datang ya, idgham bi gunnah, masuk beserta dengung kadar panjang 2 harakat. Ayatu 2 harakat. Bisyahadati ala, ba dari bawah terus naik di atas shin, Bisyahadati ala wajhiha. Wajh diberikan lantunan di sini khalah surah. Hiha 4 atau 5 harakat. Au yakhafu 4 atau 5 harakat. Kha dibaca 2 harakat. Di sini ikhfa hakiki disamarkan dengan kadar 2 harakat. Turadda aymanu. Di sini hukum iqlab. Kali kedua kita jumpa iqlab pada hari ini. Tadi nun mati. Sekarang ini nun dia tanwin. Baris 2 sebenarnya dhammatain di sini. Tetapi di dalam Al-Quran Rasam Usmani, dhammatain pada hukum iqlab dia tak tulis 2 baris dhammah itu. Tetapi dia tulis 1 ditemani dengan mim kecil yang ekor ke bawah. Itu memang cara Al-Quran Rasam Usmani ditulis. Bacanya macam saya bagi tahu tadilah. 2 harakat, bibir itu sama ada sekadar bersentuhan ataupun hampir bersentuhan 2 harakat. Aymanu ba'da aymanihim. Him bukan him tapi him, Kemudian waqaf qaili di sini afdal diwaqafkan terus ibtida. Wattaqullah 2 harakat tebal dibaca lafz jalalah. Wasma'u dan diwaqafkan dengan 2 harakat. Kemudian wallahu la yahdil. Jangan baca yahdil tapi yahdil qaumal fasiqin. Baik, kita dengarkan dahulu ayat ini. Dzalika adna ayyatu bisyahadati ala wajhiha aw yakhafu an turadda aymanun ba'da aymanihim wattaqullaha wasma'u wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Baik, alhamdulillah.
Jadi kalau tadi kita dah lihat satu-satu ayat, satu-satu huruf, sekarang ni masanya untuk apa? Masanya untuk kita praktiskan bacaan bersama-sama. Diharapkan sahabat-sahabat semua telah bersedia untuk sama-sama kita baca daripada awal ayat 104 hingga 108 dari surah Al-Ma'idah. Siapa nak minum air, silakan minum air ya. Bismillah. Siapa nak betulkan kedudukan? Betulkan kedudukan. Baik. Sebelum kita mulakan, sekali lagi insya-Allah sahabat-sahabat yang belum menekan button share diharapkan menekan button share, dan juga bila kita selesai baca nanti, saya akan kongsikan, mungkin ada teman-teman yang nak dapatkan sebuah buku asas dan buku tajwid untuk meningkatkan kualiti bacaan sebutan huruf, makhraj-makhraj huruf dan hukum tajwid insya-Allah. Untuk mendapatkannya, tunggu sehingga akhir bacaan kita. Kita mulakan bacaan di atas kiraan 1 2 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا
إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Jadi begitulah diharapkan teman-teman yang dapat mempelajari sesuatu daripada perkongsian yang baru saja saya sampaikan, dan insya-Allah bagi yang berhajat untuk mengikuti sambungan bacaan ayatnya untuk sama-sama kita khatam Al-Quran insya-Allah di akhirnya, diharapkan dapat mengikuti page Facebook Fatihah kita. Yang belum lagi like boleh like ya. Kita buat live setiap hari jam 7 pagi, 3 petang dan juga jam 10 malam. Dan juga seperti mana yang saya janjikan di awal tadi, jika ada di kalangan teman-teman yang nak mendapatkan sebuah buku asas dan buku tajwid, inilah keistimewaan yang kami berikan kepada ahli cepat Quran. Selain daripada mengikuti live kita setiap hari yang kita berikan ini, mereka yang menjadi ahli cepat Quran diberikan beberapa keistimewaan tambahan. Antara keistimewaan sebagai ahli ialah yang pertama, sahabat-sahabat akan dikirimkan dengan sebuah buku asas dan buku tajwid. Ada 2 buah buku yang akan dikirimkan ke rumah ahli cepat Quran, dan juga kita berikan rakaman kedua-dua buah buku tersebut yang boleh diakses melalui aplikasi cepat Quran dan juga melalui Facebook close group cepat Quran. Ada lebih daripada ataupun hampir 200 video pengajian untuk rakaman 2 buah buku ini sahaja. Ditambahkan lagi dengan 3 bonus tambahan. Yang pertama, kami berikan nota ringkasan asas tajwid. Yang kedua, kami berikan rakaman pengajian Al-Quran 30 juzuk yang akan diberikan daripada masa ke masa kepada ahli cepat Quran. Di situ ada lebih daripada 600 video pengajian, jadi campur dengan 200 rakaman buku asas dan tajwid ini, mereka menjadi ahli akan mendapat hampir 800 video pengajian. Dan yang ketiga, kita berikan konsultasi eksklusif bersama dengan kami, insya-Allah. Jika sahabat-sahabat ada persoalan, ada pertanyaan ataupun ingin mendengarkan bacaan dan sebagainya, insya-Allah boleh buat appointment, boleh buat janji temu untuk kita berhubung dan kita sama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran. Jadi yang lebih istimewanya, tidak ada yuran bulanan dan yuran tahunan yang dikenakan. Yuran keahlian untuk menjadi ahli cepat Quran hanyalah sekali sahaja seumur hidup, dan bersempena dengan bulan kemerdekaan ini kita memberikan satu tawaran yang istimewa kepada teman-teman. InsyaAllah selepas selesai Hari Malaysia iaitu 16 September, akan ada sedikitlah kita buat revision dari segi harga yuran keahlian. Jadi yang mana yang nak sertai, jadi ambillah kesempatan ini bukan saja mendapat pelajaran tetapi juga mendapat penjimatan, insya-Allah. Jadi yang berhajat ada 2 cara untuk mendaftar. Pertama, teman-teman boleh terus daftar di website www.cepatquran.com ya.
www.cepatquran.com, cepatquran.com. Ataupun cara yang kedua, teman-teman komen di ruangan komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran. Boleh komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran. InsyaAllah nanti admin kami akan reply message teman-teman, akan berikan satu link WhatsApp. Sahabat-sahabat tekan link tu, nanti dia akan bawa masuk dengan admin kami akan guide, akan bantu macam mana untuk mendaftar, dan kami akan dapatkan alamat rumah anda untuk kami kirimkan 2 buah buku yang saya nyatakan tadi. Jadi yang mana yang berhajat untuk jadi ahli cepat Quran, jangan bertangguh lagi, jangan berlengah lagi. Ambillah semangat kita untuk belajar ini hari ini, untuk menyertai kami dengan menjadi ahli cepat Quran. Boleh komen di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran, ataupun terus buat pendaftaran di www.cepatquran.com, insya-Allah. Ya, jika ada soalan boleh bertanya di link WhatsApp yang kami akan berikan nanti. Baik. Juga saya nak kongsikan satu berita gembira bagi mereka yang tinggal berdekatan dengan Wangsa Maju Kuala Lumpur. Kalau tadi untuk semua masyarakat muslimin dan muslimat walau di mana berada, sekarang ini khusus untuk mereka yang berdekatan dengan Kuala Lumpur, di pusat pengajian kami Fatihah Learning Center Wangsa Maju, kita nak berikan pengajian Al-Quran sebulan secara percuma. Jadi teman-teman yang berhajat hubungi kami kerana tempat adalah terhad. Nombor telefonnya, nombor WhatsAppnya 0111-621-7797. Boleh WhatsApp nombor itu, bagi tahu nak datang sendiri ke dengan pasangan ataupun dengan kawan-kawan, insya-Allah. Selagi mana ada kekosongan kita akan buka. Kalau dah penuh nanti kita akan tutuplah pendaftaran dan kena tunggu intake yang seterusnya. Jadi sekali lagi saya nak mengambil kesempatan ini untuk mengajak teman-teman muslimin muslimat, marilah kita kembali memperbaiki bacaan Al-Quran kita daripada makhraj huruf, kerana disitulah terletaknya asas, foundation bacaan Al-Quran ini pada sebutan huruf. Kalau kita boleh sebut huruf dengan baik, berarti sebahagian daripada ilmu tajwid itu kita sudah kuasai. Bakinya lagi setengah apa dia? Adalah hukum-hukum tajwid yang akan kita berikan bimbingannya. Jangan bimbang. Kita tak berikan buku sekadar buku, tetapi kita berikan rakamannya, dan kita telah huraikan satu video satu muka surat, insya-Allah, dan telah membantu ramai sebenarnya. Mungkin kalangan kita daripada awal tadi ramai yang bersama dengan kita telah pun menjadi ahli cepat Quran. Jadi saya nak mengajak yang belum lagi, komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran. Selepas ini ada satu video berdurasi 2 minit, teman-teman boleh tonton insya-Allah untuk mengetahui bagaimanakah kaedah dan pendekatan yang kami gunakan untuk membantu teman-teman mempelajari kembali daripada awal sehinggalah menguasai ilmu tajwid. Baik, saya rasa setakat itu dahulu perkongsian daripada saya buat ruangan kali ini. Saya mohon maaf jika ada sebarang salah dan silap. Sesungguhnya yang sempurna itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang, yang silap itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri dengan aku qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran, dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci, dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan, atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris 2, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan,
an dan lan ban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata roha adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum.